RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Khamis 31 Mac 2022 bersama saya Syahril Sarahuddin dan saya Laurendra Fiona Berkebaikan. Saudara, kita saksikan paparan utama malam ini. Maklumat dalam pangkalan data MySejahtera dijamin terpelihara hanya bagi tujuan kawalan pandemik. Fasa peralihan endemik bermula tengah malam ini. Jangan lalai, terus amalkan kawalan kendiri. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memberi jaminan data yang disimpan dalam pengkalan data MySejahtera terpelihara dan hanya untuk tujuan kawalan pandemik oleh Kementerian Kesihatan. Ketika menggulung usul berkaitan aplikasi MySejahtera di Dewan Negara, Khairi berkata setiap data dan maklumat yang diperoleh hasil penggunaan MySejahtera adalah hak milik mutlak kerajaan. Saya ingin menekan bahawa setiap data dan maklumat yang diperolehi menerusi aplikasi MySejahtera adalah hak milik kerajaan dan terjamin keselamatan dan kerahsiaannya. Saya harap orang ramai akan terus menggunakan aplikasi MySejahtera tanpa ragu-ragu. Kerahsiaan data orang ramai adalah terjamin dan KKM akan sentiasa memastikan aspek ini tidak dikompromi. Kerajaan juga telah mementerai perjanjian ketakdedahan NDA dengan KPI Soft Seram Berhad pada 1 April 2020 dengan terma yang dipersetujui kedua-dua pihak. Data daftar masuk juga lupus selepas 90 hari dan tidak boleh dicari semula. Kerajaan juga tidak pernah membuat sebarang pembayaran kepada KPI Soft, Entomo dan MySJ sehingga hari ini. Sekali lagi saya ingin tekankan bahawa kerajaan sehingga ke hari ini, selain daripada pembayaran ke Google dan SMS yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Dominic, masih belum melulus atau membuat apa-apa pembayaran kepada pengendali aplikasi MySejahtera sama ada KPI Soft, Entomo, MySJ dan sebagainya. Kerajaan dan Kementerian Kesihatan akan memastikan apa-apa keputusan berhubung pembayaran akan mengambil kira kepentingan negara dan rakyat. Seluruh keluarga Malaysia diingatkan jangan lalai, sebaliknya terus mengamalkan kawalan kendiri meskipun negara bakal memasuki fasa peralihan ke endemik bermula tengah malam ini. Orang ramai masih perlu terus memakai pelitup separuh muka serta mengamalkan TRIIS untuk mencegah dan mengawal penularan COVID-19. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi ucapan di Twitter berkata, pengambilan vaksin COVID-19 adalah digalakkan bagi memastikan mereka dan anak-anak dilindungi. Awal bulan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik serta pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April. Sementara itu, Khairi berkata bermula esok, penerima Sinovac 18 tahun ke atas dan warga emas yang belum menerima dos penggalak tidak dianggap sebagai lengkap divaksin. Bagaimanapun, maklumat sejarah vaksin 2 dos yang terdapat dalam aplikasi MySejahtera masih kekal. Fasa peralihan ke endemik membolehkan keluarga Malaysia kembali menikmati kehidupan hampir normal selepas 2 tahun berperang dengan COVID-19. Detik bersejarah ini dinanti pelbagai pihak termasuk pemain industri pelancongan. Wartawan Aisyah Yatim ada laporannya. 2 tahun sunyi tanpa kehadiran pelancong antarabangsa. Industri pelancongan kini bersiap sedia menghadapi permintaan dan jangkaan perjalanan pasca pandemik. Kemasukan pengembara mulai esok pastinya disambut dengan tangan terbuka oleh penggiat sektor pelancongan demi merancangkan kembali ekonomi negara.
Mata Kekal optimis industri ini akan kembali bangkit dan berupaya menjadikan Malaysia kembali popular dalam kalangan pelancong antarabangsa. Penarikan balik sekatan perjalanan dan pemberian vaksinasi yang meluas secara tidak langsung mempercepatkan pemulihan pelancongan antarabangsa. Dan kami sentiasa menunggulah tetamu-tetamu ataupun pengunjung-pengunjung dari luar negara untuk datang ke Malaysia dan menginap di hotel-hotel. Tak kiralah di hotel 4 atau 5 bintang ataupun di bajet hotel. Kerana selama 2 tahun kita tidak menerima sebarang kunjungan daripada antarabangsa ini. Dan walau bagaimanapun saya berharap kita masih menjaga SOP-SOP kita. Kedatangan semula pelancong antarabangsa terutama dari negara jiran termasuk pelancong kesihatan dan perniagaan nyata dapat memberi momentum positif. Namun dalam keterujaan menerima pelancong, pematuhan SOP cegah COVID-19 usah dilupa. Rakyat Malaysia masih perlu kekal waspada dengan ancaman virus berkenaan. Menurut data pangkalan GZ, satu pangkalan data untuk jujukan genetik SARS-CoV-2, BA2 di Malaysia pada data 60 hari kebelakangan ini adalah sebanyak 53%. Ia sebenarnya meningkat dari 7% pada awal bulan Mac sampai hari ini. Ini menunjukkan BA2 masih pada tahap peningkatan berbanding kepada negara-negara lain yang telah dilanda gelombang BA2 yang menyebabkan peningkatan kes COVID-19 yang mendadak seperti di Hong Kong, England dan juga di Korea. Selain keperluan suntikan vaksin dan dos penggalak, amalan gaya hidup sihat mencegah kepada penularan jangkitan. Pembukaan semula sempadan esok dilihat mampu merealisasikan sasaran kemasukan kira-kira 2 juta pelancong dari luar negara. Inilah masanya untuk kita memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada bagi membina keyakinan dan juga pertumbuhan semula sektor pelancongan. Aisyah Yatim, Berita RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Jakarta, Indonesia bermula esok. Lawatan kali kedua itu bakal mencipta sejarah baru dalam hubungan Malaysia-Indonesia apabila Memorandum Persefahaman Berhubung Pengajian dan Perlindungan Perkhidmat Domestik Indonesia MOU PDI ditandatangani. Ya, MOU itu juga bakal membuka kerjasama baharu kedua-dua negara dalam aspek buruh asing. Laporannya bersama Mohan Jinasami di Jakarta, Indonesia. MOU PDI yang akan ditandatangani oleh kedua-dua negara bakal meletakkan titik nokta dalam kepincangan yang berlaku di sektor tenaga buruh asing melibatkan Malaysia dan Indonesia. Setentunya dalam MOU PDI, beberapa perkara akan disentuh termasuk isu gaji minimum, isu keselamatan dan juga perlindungan pekerja Indonesia di Malaysia dan juga skop pekerjaan. Untuk pengetahuan anda, MOU itu akan ditandatangani di Istana Merdeka pada keesokan hari yang akan menjadi memori bersejarah bagi Malaysia dan Indonesia. MOU PDI tersebut telah ditandatangani buat kali pertama pada tahun 2006 yang telah tamat tempoh pada tahun 2011 dan kemudiannya diperbaharui sehingga tahun 2016. Namun, selepas tempoh tersebut, MOU PDI tidak dapat diperbaharui berikutan ketiadaan kata sepakat antara kedua-dua negara. Kita katakan satu saluran rasmi dari segi aspek kemasukan perkhidmat domestik Indonesia ke Malaysia, di mana adalah penting bagi kedua-dua negara mempunyai satu mekanisme pemantauan, iaitu maknanya Malaysia dan Indonesia tahu bagaimanakah saluran kemasukan pembantu rumah ataupun perkhidmat domestik Indonesia ke negara ini, ke Malaysia, supaya sekiranya apa-apa berlaku dari segi aspek adanya contohnya aspek-aspek yang melanggar tata cara perburuhan dapat ditangani oleh pihak berkuasa di Malaysia dengan tegas dan juga dengan pantas.
Justru Majlis menandatangani MOU PDI pada 1 April ini oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarawanan dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah akan menjadi satu detik bersejarah. Lebih-lebih lagi ia akan disaksikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. MOU PDI tersebut dijangka akan merintis kepada kemasukan pekerja warga asing dari Indonesia ke dalam sektor yang dibenarkan pengajian tenaga kerja Indonesia. MOU ini juga sebenarnya adalah satu penghargaan kerajaan Malaysia terhadap pekerja-pekerja asing khususnya dari Indonesia dalam konteks sumbangan mereka kepada pembangunan ekonomi di negara ini. Jadi MOU ini juga diharapkan dapat mempertingkatkan lagi pemeliharaan kebajikan dan perlindungan ke atas rakyat Indonesia yang bekerja di negara ini. Ini kerana melalui MOU ini kita harapkan bukan hanya pihak kerajaan tetapi juga pihak swasta juga akan mainkan peranan untuk memberikan keadaan pekerja lebih baik. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia, sehingga Februari 2022, jumlah pekerja warga Indonesia dalam negara adalah seramai 352,469 orang yang terlibat dalam sektor perladangan, perkilangan, pengkhidmat domestik, pertanian dan perkhidmatan. MOU PDI juga bakal menyelesaikan kekurangan bekalan tenaga kerja asing di Malaysia. Jika kita lihat MOU PDI ini memberikan impak positif kepada kedua-dua negara apabila kedua-dua negara ini menunjukkan komitmen dan kebersamaan dalam menyelesaikan isu berkaitan tenaga kerja asing. Apa yang pasti, sekiranya MOU PDI ini berjaya dilaksanakan, lebih banyak kerjasama di antara kedua-dua negara ini bakal terjalin dalam pelbagai sektor. Mohan Chinasami bersama juru kamera Muhammad Yusani melaporkan dari Jakarta, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam keluarga Malaysia. Ramai daripada kita sejak kecil lagi kita telah menonton dan mendengar pelbagai program menarik melalui radio dan televisyen Malaysia atau RTM. Sejak ianya ditubuhkan pada 1 hari bulan April 1946, peranan RTM amatlah penting dalam membentuk jati diri masyarakat Malaysia. Sehingga kini, dalam usia 76 tahun penubuhannya, RTM sentiasa menabur bakti dan jasa dalam menyajikan program bermaklumat dan hiburan kepada para penonton dan pendengar sama ada melalui televisyen, radio dan juga terkini aplikasi media sosial. RTM juga sentiasa menjadi sumber rujukan utama penonton dalam mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Saya beriltizam untuk terus membawa RTM sebagai sebuah badan penyiaran awam yang maju dan berdaya saing seiring dengan perubahan dan kemajuan perkembangan dunia penyiaran di masa kini. RTM, teman setia anda. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-76 kepada seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Baik, tetap berdiri teguh menerajui stesen penyiaran negara, Radio Televisyen Malaysia RTM masih kukuh mempertahankan pelbagai rancangan, program dan berita yang sahih. Seiring pengiktirafan jenama media paling dipercayai di Malaysia, peranan sebagai media maklumat rasmi utama negara akan terus dipaparkan RTM. Perinciannya bersama wartawan Suhail Muhammad Nur. Memasuki tahun ke-76, bermakna hampir 8 dekad RTM tetap unggul menerajui industri penyiaran.
Mencipta jenama bukan sesuatu yang mudah untuk memastikan RTM kekal relevan dan menjadi sumber sahih maklumat untuk rakyat. Kalau kita lihat semasa berlakunya pandemik COVID-19, stesen televisyen mana yang menjadi sumber rujukan? Semuanya merujuk kepada RTM. Maksudnya, kepercayaan tu tinggi diberi kepada RTM. Itu kita kena kekalkan. Sampai bila-bila. Maksud maklumat yang sahih berkenaan dengan isu-isu yang berlaku, datanya dan penyampaiannya datang daripada RTM. Dan orang lain akan ambil daripada RTM sebagai dia sambung siar ataupun dapat berita live feed daripada RTM. Contoh kita ambil satulah. Ambil yang mudah saja. Dekat-dekat bulan puasa, bulan Ramadan yang kita nak sambut akan datang ni, dia punya azan. Dia tengok TV1. Rakyat tak tengok TV lain, dia tengok TV1. Maksudnya apa tu? Makna dia tu? Maknanya ialah kepercayaan diberi apabila azan ni mesti tengok TV1. Itulah azan yang tepat dari segi masa dia. Sebagai stesen penyiaran yang paling lama di negara, RTM juga tidak terlepas daripada proses evolusi teknologi penyiaran bermula dari TV hitam putih ke TV warna. Kelebihan-kelebihan yang kita ada perlu kita manfaatkan bagi melonjakkan kita punya dari segi efisiensi, kecekapan kita, berita-berita yang kita ataupun bahan-bahan yang kita muatkan dalam konten tersebut dia menjadi konten yang berkualiti. Transformasi RTM melalui fasa-fasa perubahan teknologi penyiaran menyaksikan fasilitinya terus unggul di mata dunia. Saksikan siri kedua esok projek terbesar radio televisyen Malaysia seiring penyiaran digital antarabangsa. Laporan Suhail Muhammad Nur, Berita RTM. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan membelanjakan RM150 juta tahun ini bagi memajukan sektor agro makanan di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Ronald Kiandi memberitahu peruntukan itu merangkumi cadangan penglibatan agresif pihak swasta dalam industri agro makanan selain pelbagai agensi dan jabatan kerajaan dalam setiap subsektor penanaman, penternakan dan beras. Jelas Datuk Seri Ronald, perancangan ini merupakan komitmen kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam menangani isu keselamatan makanan negara bagi memastikan bekalan makanan terjamin. Sabah Sarawak dengan kerajaan persekutuan mempunyai aspirasi yang sama untuk melihat sektor agro makanan ini dimodernkan dan juga penggunaan teknologi bagi mengurangkan kos, kebergantungan kepada import, meningkatkan produktiviti dan juga mengurus sektor agro makanan secara lebih efisien. Beliau mengadakan kunjungan hormat Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Sementara itu, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menyambut baik kerjasama ini terutamanya dalam meningkatkan produktiviti. Ekosistem yang stabil memastikan kelestarian kehidupan dan menjaga khazanah alam semula jadi. Selaras dengan visi itu, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP melaksanakan inisiatif pengasingan sisa pepejal di punca SAS sejak September 2015. Namun memasuki tahun ke-7 pelaksanaan SAS, kesedaran rakyat untuk mengamalkannya masih rendah. Sumbangan itu, SAS terus diperkasa menerusi operasi pemeriksaan kerap oleh anggota SWCOP. Selain melakukan pemeriksaan, anggota SWCOP juga memainkan peranan mendidik masyarakat untuk mengasingkan sisa pepejal yang dihasilkan di rumah mengikut komposisi. Amalan ini berjaya mengurangkan penjanaan dan penghantaran sisa pepejal ke tapak pelupusan sampah, tetapi belum mencapai tahap yang boleh dibanggakan.
Jadi kita dah mewajibkan mereka membuat pengasingan kerana kita nampak sampah-sampah yang ada dalam Malaysia ni kuantiti makin meningkat yang dihantar ke tapak pelupusan. Jadi bagi mengurangkan kuantiti dan memberikan supaya terdapatnya kitaran ekonomi ataupun skala ekonomi berlaku di negara kita, maka rakyat sepatutnya melaksanakan kita semula. Operasi pemeriksaan SAS dilakukan setiap hari di kawasan berbeza mengikut jadual. Orang ramai dimaklumkan seminggu sebelum operasi, individu atau premis terlibat akan diberi nasihat serta notis pemberitahuan kesalahan. Jika kesalahan masih dilakukan, kompaun RM50 akan dikenakan bagi kesalahan pertama dan nilainya akan meningkat bagi kesalahan berikutnya. Diambil setelah kita memberikan tempoh yang terlalu lama untuk kata kesedaran dan pendidikan, namun didapati masih terdapat ramai lagi masyarakat yang masih tidak mengamalkan amalan pengasingan sisa di punca. Dan ini adalah untuk kita orang kata sama-sama menjaga kelestarian alam sekitar lah. SAS dilaksanakan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal Pembersihan Awam 2007 di 7 negeri iaitu wilayah Persekutuan, Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Johor, Melaka dan Pahang. Manakala di 5 negeri lagi perbincangan sedang berjalan. tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini. Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, persekitaran lebih selamat buat sukan elektronik, Terima kasih Syaril dan Fiona. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Sasaran akhir kontingen atlet negara bagi merangkul pingat dalam Sukan C di Hanoi, Vietnam akan dipahalusi semula menerusi bengkel penetapan sasaran akhir yang dijadualkan pertengahan April ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Dangka berkata, bengkel itu akan melibatkan beberapa pihak berkaitan, antaranya Majlis Olimpik Malaysia MOM, Majlis Sukan Negara, MSN dan Ketua Juhatis serta pengurus pasukan. Sasaran awal yang telah ditetapkan bersama Persatuan Sukan Kebangsaan ialah sebanyak 79 pingat secara keseluruhannya, iaitu emas 31, perak 19 dan ganza 29. Sasaran akhir kontingen Malaysia di Sukan C Vietnam akan diumumkan secara rasmi oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan di Majlis Penyerahan Jalur Gemilang pada 25 April nanti. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Muhammad Hishamuddin Yahaya yang ingin tahu jumlah pingat yang disasar ke Malaysia menjelang Sukan C Hanoi pada Mei ini.
Tambah Datuk Seri T, bagi Sukan C, pengukuran prestasi kontijen negara tidak boleh bersandarkan kepada pingat dipertandingkan kerana setiap tuan rumah akan menganjurkan acara sukan yang memberi pulangan pingat terbanyak kepada mereka. Sementara itu, bagi mengatasi isu yang sering terpalit dalam sistem penjurian wasit, buat julang kalinya sistem video bantuan pengadil VAR akan digunakan di Sukan C Hanoi. Ia bagi memastikan ketulusan dan keadilan dalam setiap acara silat yang dipertandingkan. Jelas Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka Datuk Megat Zulkarnain Omardin, penggunaan VAR dalam acara silat telah dipersetujui oleh semua negara ahli Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa Persilat. Ia diperlukan bagi membantu wasit dalam membuat pemarkahan ketika pertarungan berlangsung. Saya secara peribadi merasakan keputusan yang macam dulu-dulu mungkin akan berkurangan sebab menggunakan sistem yang baru ini, juri ini tidak boleh terlalu bias. Sebab akhirnya bila dua juri membuat pengesahan markah, baru markah itu dikira. Tambah bila peraturan baharu mempertahankan diri campuran, MMA juga akan menjadikan acara silat lebih agresif. Sehubungan itu, penggunaan VAR bakal memberikan keputusan pemarkahan yang lebih telus. Malaysia bakal mempertaruhkan 22 atlet silat ke Tamasya Dwi Tanah itu yang akan berlangsung pada 12 hingga 23 Mei ini. Isu pemilihan atlet kuarter 4x100 meter wanita ke Hanoi pula dilihat hampir menemui titik noktah. Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM Datuk SM Mutu memaklumkan pihaknya hanya menerima pencapaian atlet di kejohanan olahraga terbuka kebangsaan yang berlangsung dari 5 hingga 6 Mac 2022 sebagai pentas pemilihan. Datuk Mutu menerusi satu kenyataan memaklumkan jawatan kuasa pemilihan KOM telah mendaftar seramai 6 orang atlet untuk pemilihan kuartet 4x100 meter. Daripada 6 orang atlet yang telah didaftar, hanya 5 akan dipilih. Catatan masa Fatih Iliana Matnayan ketika itu adalah 12.26 saat, tercorot antara 6 atlet yang bertanding. Pada 26 Mac pula, ke-6 atlet tersebut menyertai kejohanan olahraga Kuala Lumpur All-Comers. KOM tidak mengambil kira pencapaian kejohanan berkenaan meskipun Fatih Iliana mencatat 11.97 saat di dalam acara 100 meter. Ini kerana tarikh pendaftaran terakhir yang diberikan oleh Majlis Olimpik Malaysia MOM adalah pada 11 Mac. Terdahulu, jurulatih skuad olahraga M. Balamurgam mempersoalkan keputusan KOM yang tidak memilih Fatin, sedangkan pelari itu berjaya mencatat masa di bawah 12 saat. Dalam perkembangan lain, Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang membangunkan garis panduan pengawal seliaan sukan elektronik atau e-sukan yang dijangka dilancarkan tahun ini. Jelas di mana Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Diangker, tujuannya bagi mewujudkan persikatan e-sukan yang lebih selamat dan berlandaskan perundangan. Garis panduan yang sedang dibangunkan oleh KBS ini sedang dirangka bersama dengan agensi yang berkaitan dan sesi libat urus bersama beberapa kementerian dan semua pemegang taruh, termasuklah pemain dan juga pasukan profesional, pembangunan pemain ataupun game developer dan penganjur acara event organizer dan persatuan-persatuan berkenaan. Tambahnya, menerusi garis panduan berkenaan, KBS bermatlamat melahirkan pemain sukan elektronik yang lebih bertanggungjawab dan lebih beretika serta mewujudkan pengukuhan undang-undang tadbir urus yang baik bagi semua peringkat urusan. Dalam pada itu, Persatuan Sukan Elektronik Malaysia dengan kerjasama KBS sedang berusaha menaik taraf studio e-sukan di setiap negeri untuk dijadikan pusat penganjuran kejohanan sukan berkenaan yang bersifat studio dalam talian. Jawatan Kuasa Eksekutif Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bersetuju menubuhkan pasukan petugas pertandingan kelab elit yang akan dianggotai beberapa negara. Ia bertujuan untuk memperkasakan taraf perlawanan dan pertandingan di rantau Asia. Dalam satu kenyataan, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Muhammad Amin meluahkan keyakinan langkah ini baik bagi membawa pertandingan kelab elit ke peringkat lebih tinggi, khususnya dalam memacu nilai komersial.
Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif AFC ke-9 bagi Penggal 2019-2023 itu telah diadakan di Doha, Qatar semalam. Mesyuarat itu dipengurusikan oleh Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Hadir sama Setiausaha Agung AFC Datuk Sri Winsor John. Pasukan petugas pertandingan kelab elit ini akan dianggotai Bola Sepak Australia, Persatuan Bola Sepak China, Persatuan Bola Sepak Jepun dan Persatuan Bola Sepak Korea bagi wilayah timur. Manakala wilayah barat akan diwakili oleh ahli dari Persatuan Bola Sepak Qatar, Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi, Persatuan Bola Sepak Emirat Arab Bersatu dan Persatuan Bola Sepak Uzbekistan. Sementara itu, Datuk Hamid juga akan mengetuai delegasi Malaysia ke Kongres FIFA yang turut diadakan di Doha. Perkembangan sukan F1, Amerika Syarikat bakal memiliki venue ketiga perlumbaan tersebut tahun depan. Ini selepas Las Vegas dimasukkan ke dalam kalender 2023 dengan perlumbaan bakal berlangsung pada waktu malam. Perlumbaan berkenaan dijangka lebih menarik apabila bakal dihiasi dengan limpahan lampu neon di sekitar Las Vegas Strip. Ia merupakan venue ketiga saingan F1 di Amerika Syarikat selepas Austin dan Miami. Las Vegas pernah menganjurkan perlumbaan pada tahun 1981 dan 1982, tetapi kali ini ia berbeza apabila kali pertama jentera F1 akan berlumba di Las Vegas Strip yang ikonik dengan lita melintasi hotel dan kasino terkenal. Track tersebut juga akan mempunyai jarak sejauh 6.12 km dengan kelajuan tertinggi dijangka mampu mencecah sekitar 342 km sejam. Berita itu diumumkan Presiden Liberty Media selaku pemegang hak komersial Formula One Greg Murphy dalam satu majlis di Los Angeles yang turut dihadiri Presiden F1 Stefano Domenicali. Edisi Sukan 31 Mac berakhir di sini. Untuk itu kembali semula bersama Fiona dan Syaril. Salam keluarga Malaysia. Baik, segmen hashtag malam ini kita mulakan dengan ada ikan yang diberikan nama ikan Wolverine sepada watak Adiwira Wolverine daripada filem X-Men. Spesies ikan itu dilaporkan mempunyai sistem senjata tersembunyi. Saksikan. Baik, spesies baharu ikan itu telah ditemui para saintis sebuah organisasi pemeliharaan alam sekitar. Penemuannya, ikan hidupan air tawar itu dianggap satu kegembiraan dalam komuniti para saintifik. Ia mempunyai pancang sisi yang terselit di bawah insang dan akan keluar apabila haiwan itu diancam musuh. Seorang petani di Hawaii terkejut dengan saiz gergasi pokok ubi keladinya yang mempunyai ukur lilit 68.6 cm seberat 22.68 kg. Pegawai daripada Persatuan Petani Tempatan itu menyaksikan pokok ubi keladi ditimbang sebagai bukti untuk rekod dunia Guinness. Ramai percaya ia mampu mencatat rekod baharu dunia. Pokok ubi keladi yang dikenali sebagai taro itu ditanam di Hawaii sejak 50 tahun lalu. Baik, ini pula seorang bapa di Vietnam tampil kreatif mendukar sebuah bas mini lama menjadi kereta perisai kayu untuk anak lelakinya. Rekaannya adalah berdasarkan model kereta perisai Perancis EBR 105. Truong Van Do, 33 tahun, yang bekerja sebagai tukang kayu, mengambil masa 3 bulan untuk mendukar bas mini terbabit menjadi kereta perisai. Kos pengubahsuaian menelan belanja sekitar $11,000 Amerika atau $46,447. Baik, berita perdana 31 Mac berakhir di sini. Jangan lupa saksikan program inklusif selepas ini. Terus amal kawalan kendiri walaupun negara memasuki fasa peralihan endemik. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.